Live dah, live dah. Live dah. Masuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Allahumma razuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung dan menziarahi Rasulullah yang mulia pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan. Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrura wa zanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Aziz ya Ghafur, Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam, innak antal a'azzul akram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innak antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah
Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini alhamdulillah Ustazah dapat live semula dengan semua anak-anak Tafiz dan semua para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para jemaah yang ada bersama-sama dengan Ustazah di dalam live FB page Ustazah Hadiah Marmah. Alhamdulillah. Baik, petang ni insya-Allah Ustazah nak share ilmu berkenaan dengan ilmu umrah. Page Ustazah ni haji dan umrah, tapi Ustazah akan selesaikan dulu kuliah berkenaan dengan umrah dulu. Kita belajar bab umrah dulu bagi selesai, kemudian baru kita masuk bab haji. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun semua dapat berita gembira, insya-Allah umrah Makkah akan dibuka semula untuk semua para jemaah mengerjakan umrah. Tapi ikutlah Malaysia tak sampai lagi Arab Saudi akan buka dulu kepada jemaah Saudi, dan insya-Allah kita berdoa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan izin Allah kita akan sampai kepada waktu turn jemaah Malaysia pula boleh pergi mengerjakan umrah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, assalamualaikum. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, kita sambung lagi insya-Allah. Baik, sebelum kita nak mulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita berselawat dulu. Kita mohon syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, insya-Allah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah permudahkan segala urusan pengajian kita pada petang ni, dan Allah kurniakan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan selawat 3 kali, kemudian kita talbiyah. Anak-anak kita talbiyah mana? Baik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi
rukun umrah. Jadi kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nak mengerjakan umrah, kita kena faham dulu. Sebab apa kita nak mengerjakan umrah? Kemudian kita kena faham rukun umrah. Satu persatu faham, hafaz dan ingat. Sebab rukun umrah dengan rukun haji tak sama. Sebab tu Ustazah akan jelaskan dulu rukun umrah, kemudian baru Ustazah jelaskan rukun haji. Rukun haji kita belajar bab haji. Hari ini Ustazah nak share tentang rukun umrah dulu. Minggu lepas Ustazah dah share tentang perjalanan kita daripada Malaysia ke Mekah dan ke Madinah. Hari ini kita masuk terus kepada pengertian umrah dan juga rukun umrah, dan insya-Allah sempat kita akan uraikan rukun yang pertama berkenaan dengan niat. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah guna kitab ni. Nah, hari ini Ustazah guna kitab Tabung Haji. Makna dia kitab tabung haji yang tahun 2018, 2019, 2020 boleh guna, sama saja insya-Allah. Baik, buka muka surat tajuk umrah ni, muka surat 170. Buka muka surat 170. Baik, bila kita buka muka surat 170, para jemaah yang ada kitab umrah ni boleh rujuk dalam kitab umrah. Baik, kita tengok dulu apa maksud umrah. Yang kita duk pasang niat kita nak buat umrah. Kita setiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita minta ke Allah, ya Allah. Kita minta, ya Allah, minta Allah bawa kita menziarahi. Allah terima doa kita, ya Allah, rezekikan kita untuk menziarahi Baitullah, menziarahi Baitul Haram, menziarahi Kaabah. Kita minta dalam hati kita, ya Allah, aku nak pergi Mekah, ya Allah, aku nak pergi umrah, ya Allah, aku nak pergi haji, ya Allah, aku nak ziarah Rasulullah di bumi Madinah, ya Allah. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika kita dalam majlis ilmu, insya-Allah Allah akan makbulkan hajat kita. Baik, bila hari ini kita sebut tentang umrah, kita nak pergi umrah sebab apa? Kita tengok pengertian umrah. Umrah ialah mengunjungi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh bantu Ustazah tulis komen kat bawah tu, tulis makna umrah. Makna dia apa makna umrah? Sebab apa kita nak buat umrah? Umrah adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah share berkenaan dengan hadis dan juga firman Allah Taala tentang wajib kita umat Islam yang berkemampuan mengerjakan haji dan umrah. Dan umrah juga merupakan perkara yang wajib bagi kita umat Islam yang berkemampuan, yang mampu. Mampu segi kesihatan, fizikal dia, mental kita, fizikal, mental dan juga keuangan kita, insya-Allah. Baik. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa. Boleh pergi pada bila-bila masa sahaja untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Makna dia bila kita kata umrah ni apa dia? Kita nak pergi ke Mekah, kita nak mengunjungi Baitullah Al-Haram, nak pergi ziarah Baitullah, nak ziarah Kaabah. Kita nak pergi bumi Mekah, kita nak pergi tanah haram sebab nak mengunjungi, nak menziarahi Baitullah. Kita nak kunjung, nak pergi ke tanah haram untuk kita dapat melihat Kaabah, Baitullah. Kita dapat beribadat di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram pada bila-bila masa. Umrah ni boleh pergi pada bila-bila masa, dia tak ada waktu dia. Makna dia bila-bila masa sahaja kita boleh pergi mengerjakan umrah untuk mengerjakan ibadat yang tertentu. Ibadat apa? Bila kita sebut umrah, kita nak buat ibadat umrah. Bila ibadat umrah, makna kita kena faham rukun umrah, wajib umrah, dan kita nak buat ibadat umrah tu mestilah menurut syarat-syaratnya yang tertentu.
cukup syarat dia, tak cukup rukun umrah, tak cukup wajib umrah, maka bukan apa kita tidak akan mendapat umrah. Jadi pada hari ini Ustazah akan share sama-sama dengan kita semua. Yang pertama, yang perlu, yang wajib kita kena faham tentang rukun umrah. Yang tu yang pertama kali kita kena buat. Bila kita dah faham makna umrah. Umrah tu mengunjungi, nak pi Masjidil Haram. Bila nak pi kita nak buat apa? Nak buat ibadat. Ibadat dia nama apa? Ibadat apa anak-anak? Ibadat umrah. Mengikut rukun dia, mengikut syarat-syaratnya yang tertentu. Makna dia yang tu yang kita kena ada dalam hati kita. Kemudian apa makna umrah lagi? Umrah ni takarrub, kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jihad diri kita daripada diri kita yang biasa, dalam keadaan biasa kita nak berubah. Kita nak pergi mengerjakan umrah, kita nak perubahan pada diri kita nak jihad diri kita. Bila kita ada perubahan pada diri kita, sampai kita di tanah suci, kita dapat melaksanakan ibadah umrah kita dengan sempurna. Maka bila kita balik ke Malaysia dalam perubahan yang baru, makna dia kita balik daripada Mekah, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum kita. Itu makna dia kita nak jihad diri kita. Daripada kita yang biasa, yang kita orang kata apa, aurat kita ni yang kita perlu jaga dengan baik, amalan kita, salat kita dan sebagainya. Makna dia bila kita pergi umrah, kita balik main umrah, kita nak diri kita tu menjadi lebih baik daripada sebelum kita mengerjakan umrah. Yang tu kita nak, yang berlaku pada diri kita. Kita tak mau bila kita pergi umrah, balik kita kembali kepada asal. Kita tak mau bila Allah jadikan kita di hutan Allah, sampai saja kita di Mekah, kita dapat mengerjakan umrah dengan sempurna, Allah kurniakan umrah yang mabrur pada kita. Tetapi bila kita balik ke Malaysia, kita kembali kepada akhlak kita yang lama. Kita kembali kepada perangai kita yang lama, akhlak kita yang lama. Jadi tak mau. Kita nak perubahan yang Allah beri kepada kita waktu kita ada di tanah suci Mekah dan Madinah, kita bawa balik main Malaysia dan kita suburkan akhlak kita tu. Maka kita nak lebih baik daripada sebelum kita mengerjakan umrah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita nak bila kita ada niat perancangan nak mengerjakan umrah. Kita nak berubah, kita nak takarrub menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jihad diri kita keseluruhan, luar dan dalam hati kita, terutama ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok dalil umrah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak tahfiz, dalil umrah yang kata kita ni orang yang berkemampuan wajib mengerjakan umrah. Kita tengok dalil. Dalil umrah, kita ambil dulu hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis Nabi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun melainkan wajib baginya. Ini hadis Nabi. Tidak ada seorang pun melainkan wajib baginya sekali haji dan sekali umrah. Wajib bagi dia mesti buat sekali haji, sekali umrah bagi orang yang berkemampuan, orang yang mampu. Kerana disebut kedua-duanya di dalam Al-Quran serentak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan haji dan umrah serentak dalam dalil yang sama. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Surah Al-Baqarah ayat 196 yang merupakan perintah. Ayat ini merupakan ayat perintah yang Allah perintahkan kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud perintah, apa maksud dia? Bila kata perintah, maksud dia wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang mampu, yang berkemampuan. Jadi kita nilailah diri kita. Kita ni mampu ke tak mampu? Kita kena tanya diri kita.
dia wajib sebab ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka haji wajib, umrah pun wajib seperti haji. Sebab apa? Dalil dia serentak yang Allah berikan kepada kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Ayat 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah kata apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Makna dia haji, Allah sebut dulu haji wal umrah serentak. Haji dan umrah adalah perkara yang wajib bagi umat Islam. Bagi umat Islam yang berkemampuan, yang mampu, Allah perintahkan wajib mengerjakan haji dan bukan atau haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, bila kata wal umrata lillah, Allah perintahkan, Allah wajibkan kita umat Islam. Jadi bila kita beramal dengan Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 196, bila kita tanya diri kita adalah antara orang yang berkemampuan, maka kita wajib ada niat dalam hati kita, ya Allah, aku kena buat haji, wajib aku kena buat haji sebab aku mampu. Allah, ya Allah, aku wajib kena buat umrah sebab apa? Sebab aku mampu. Jadi bila kita kata buat haji ni, makna dia haji ni, kita tahu sajalah haji kena ikut urutan kita, ikut daftar kita, nak ikut jemputan Allah. Selain pada tu kita kena adalah pendaftaran dan sebagainya, sebab haji ni melalui tabung haji. Jadi bila kita haji kita tahu bila yang kita nak boleh pergi haji. Walaupun haji ni adalah dengan keizinan Allah, adalah jemputan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang tahu. Sebab apa? Kita yang daftar dengan tabung haji. Jadi lagi lambat kita daftar, lagi lambatlah kita boleh pergi haji. Tapi kalau umrah, insya-Allah kalau kita rasa kita mampu, pergilah kita buat umrah dahulu. Kemudian di samping tu simpan untuk haji dan wajib belajar. Belajar untuk ilmu. Orang yang nak pergi haji ni kena belajar sekurang-kurangnya 5 tahun kursus haji. 5 tahun kursus haji. Kalau khatam bab haji dan umrah, bab haji dengan umrah ni, baru boleh kita betul-betul kita layak mengerjakan haji. Insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada niat, siapa yang tak buat haji lagi, terdetik kalau hati nak buat haji, bermula hujung tahun ni ikutlah kursus haji dan umrah. Yang diadakan oleh pihak tabung haji. Pergi kursus, sebab bila kita pergi kursus, nama kita ada dalam list tu. Bukan untuk catatan tabung haji saja, tetapi Allah pun catat. Malaikat raqib ni pun catat kata kita duk pergi belajar, kita pergi kursus bab haji. Apabila kita hadirkan diri kita dalam kursus haji, insya-Allah, yakin dengan Allah, tawakal dengan Allah, insya-Allah Allah akan mempercepatkan ibadah haji. Baiklah, kita masuk kepada rukun umrah. Muka surat 170. Baiklah, yang ni nampak tak? Jadi sana pula nampak clear tak rukun umrah? Rukun umrah nampak clear tak? Kalau sini ni okey, rukun umrah ambil satu rukun umrah. Okey okey, baik. Yang ni adalah bahagian rukun umrah dalam buku muka surat 170. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustazah memang pesan selalu pada jemaah ustazah, bila kita nak berumrah, hafaz rukun umrah dan faham rukun umrah satu persatu. Insya-Allah Allah akan jaga kita, pelihara kita. Bila kita Allah tahu kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama berkenaan dengan haji dan umrah. Allah Maha mengetahui, Allah yang alim, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah tahu kita ni macam mana nak pergi umrah, mana persediaan kita, belajar ke tak belajar. Jadi makna dia kita ni kena
kena ikhlas dengan diri kita sendiri. Bila kita nak Allah jadikan kita antara jemputan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok rukun umrah. Rukun umrah ada 5. Anak-anak, rukun umrah ada berapa? 5. Rukun umrah ada 5. Rukun haji ada 6. Tak sama lah, haji 6. Sebab tu Ustazah tak mau campur umrah dan haji. Tak sama. Kita ambil umrah saja. Rukun umrah ada berapa anak-anak? 5. Rukun umrah ada 5 perkara. Bila sebut rukun, wajib ke tak wajib? Wajib. Sebut rukun, bila kita tak buat dengan sempurna rukun, maka batal umrah kita. Yang tu nama dia rukun. Baik, yang pertama rukun adalah niat. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua, tawaf. Umrah kena ikut urutan. Dia tak sama macam haji. Umrah kena ikut urutan satu per satu. Dia tak boleh culang cari, tak boleh. Dia kena ikut betul-betul. Yang pertama niat. Selesai niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bergunting, bertahlul. Gunting rambut ni. Bergunting. Maknanya dia bertahlul. Kita bebas daripada 13 larangan ihram. Dan kita dapat umrah. Yang kelima, tertib. Apa makna tertib anak-anak? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Makna dia tertib tu kena mengikut urutan satu persatu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang sekali lagi, rukun umrah ada berapa? 5. Yang pertama niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bergunting. Bergunting dan bertahlul. Bergunting ni kena gunting rambut. Bertahlul tu kita bebas daripada 13 larangan ihram. Yang kelima tertib. Berapa rukun semua anak-anak? 5. Ada 5 rukun. 5 rukun. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut 5 rukun umrah. Nah, bila kita sebut ada 5 rukun umrah, kita set dah satu persatu. Yang pertama para jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama adalah niat. Bila kita sebut yang pertama niat, dia mesti ada wajib umrah. Dia mesti ada wajib umrah. Baik, tengok dalam buku. Ni adalah wajib umrah. Baik, nah. Bila kita tengok rukun umrah, kemudian kita tengok rukun umrah ada 5, kemudian kita kena tengok serentak dengan wajib umrah. Wajib umrah ada 2. Wajib umrah ada berapa? 2. Ada 2. Maknanya dia bila kita tengok rukun umrah ada 5, wajib umrah dia kena berserta dengan wajib umrah ada 2. Bila kata wajib umrah ni ada 2, makna dia sempurnanya rukun kita, sah umrah kita. Wajib umrah ni ada 2, makna dia wajib umrah ni wajib kena buat. Kalau kita tak buat wajib umrah, macam mana kita nak bagi umrah kita sah? Dia kena bayar dah. Ini bab tu Ustazah akan cerita kemudian. Tapi yang Ustazah nak gabungkan sebab apa? Yang pertama Ustazah nak sebut tentang niat. Bila yang pertama rukun umrah yang pertama niat, partner dia mesti wajib umrah yang pertama. Apa dia wajib umrah yang pertama? Miqat. Wajib umrah yang pertama adalah miqat. Maknanya dia yang pertama niat umrah, kemudian anak panah dia akan menuju kepada wajib umrah. Wajib umrah iaitu miqat. Apa gabungan dia? Bila kata niat ni adalah rukun, siapa tak niat tak sah umrah dia. Niat. Nak niat di mana? Nak niat di mana? Bila nak niat di mana? Niat dalam hati. Kita niat dalam hati. Nak niat dalam hati tu
dia miqat? Nah, miqat ni adalah tempat kita nak pasang niat umrah. Jangan keliru nah, Ustazah tak sebut bab haji naik umrah sahaja. Miqat ini adalah tempat di mana miqat makani, miqat tempat. Makani ni tempat. Miqat tempat, miqat makani di mana para jemaah umrah akan niat umrah di miqat. Bila sebut miqat, miqat adalah wajib umrah. Bila sebut niat, niat adalah rukun umrah. Kena ingat betul. Sebut niat, niat tu apa? Niat tu apa nak? Rukun umrah. Miqat, apa makna miqat? Duduk dalam bahagian apa nak? Wajib umrah. Yang tu kena faham. Bila kita niat rukun umrah, niat di mana? Niat mestilah wajib di miqat. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok. Bila sebut miqat, miqat ni adalah wajib umrah, miqat makan. Nama dia miqat makan. Miqat tempat. Bila sebut miqat tempat, bagi penduduk yang duduk di luar Mekah. Miqat makan ni, miqat tempat ni yang mana penduduk yang duduk di luar Mekah. Kita ni duduk mana? Duduk di Mekah ke di luar? Kita duduk di luar Mekah. Jadi miqat bagi orang-orang yang tinggal daripada luar Mekah, tak duduk di Mekah. Kita mai daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Yaman, daripada Mesir. Maknanya kita duduk daripada luar Mekah, maka miqat kita ada 5 miqat. Tapi Ustazah tak mau cerita bab 5 miqat tu. Ustazah nak cerita 2 sahaja miqat orang Mesir. Nak makna dia miqat besar, miqat balat ni. Miqat besar ni, miqat balat ni ada 2. Yang namakan miqat, apa dia makna miqat? Miqat ni adalah tempat kita nak pasang niat umrah. Yang kedua, miqat mesti di tanah halal. Miqat mesti di tanah halal. Maknanya bila kata miqat di tanah halal, boleh tak kita niat umrah di tanah haram? Boleh tak Nana? Tak boleh. Masjidil Haram duduk di tanah halal atau tanah haram? Tanah haram. Kawasan Mekah dinamakan tanah haram. Sebab tu bila kita sebut umrah, kena niat di miqat. Miqat duduk di mana? Di tanah halal. Bila kata miqat di tanah halal, umrah bolehkah kita niat di hotel? Boleh tak Nana? Tak boleh. Sebab apa tak boleh niat umrah di hotel? Sebab hotel tanah haram. Ingat ni miqat untuk umrah, bukan haji. Nah, Ustazah ulang ini miqat untuk umrah. Haji macam lain. Ustazah cerita lain, waktu lain berhaji. Jangan duk kait dengan haji. Ini faham untuk kita mengerjakan ibadah umrah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak tahfiz. Bila kita faham tentang miqat, kita faham apa niat adalah rukun yang pertama. Kemudian bila kata rukun, dia ada kaitan dengan wajib umrah. Niat di mana? Niat di miqat. Miqat tu apa dia? Tempat kita nak pasang niat. Miqat tu terletak di mana? Di tanah halal. Maka setiap orang yang berada luar daripada Mekah, yang tidak tinggal di Mekah, tinggal di Malaysia, contoh kita tinggal di Malaysia, maka kita akan melalui 2 miqat. Kita akan melalui 2 miqat. Sebab apa? Sama ada kita masuk Mekah terus, Malaysia terus masuk Mekah, ataupun Malaysia kita pergi Madinah, daripada Madinah baru kita masuk Mekah. 2 perjalanan. Baik, kita cerita yang pertama. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi rukun niat kan? Kemudian kita niat di mana? Di miqat. Miqat bagi orang Malaysia. Orang Malaysia kalau kita nak masuk direct terus ke Mekah. Kita nak pergi umrah, macam tu cerita minggu lepas, kita nak Malaysia, Jeddah terus masuk Mekah. Miqat kita adalah Qarnul Manazil. Nama apa anak-anak?
Kita naik flight sampai kita duduk atas flight 45 minit sebelum kita mendarat di Jeddah, kita akan melalui satu tempat yang dinamakan Qarnul Manazil. Bila kita sampai saja dekat Qarnul Manazil, maka kita ni semua umat Islam ni, orang Malaysia ni standby untuk niat umrah. Di mana anak-anak? Di atas kapal terbang berbetulan dengan Qarnul Manazil, sebab kita akan melalui Qarnul Miqat, nama dia Qarnul Manazil. Jadi para jemaah, tip kita bagi dah minggu lepas, selepas makan yang kedua, standby untuk niat umrah. Lebih kurang 45 minit kita akan mendarat di Jeddah. Itu miqat yang pertama para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bila kita nak turun di Jeddah, kita telah melalui kota Mekah. Dan kita telah melalui tanah haram. Jadi kita sampai di Jeddah, kita patah balik masuk ke tanah haram. Jadi miqat Qarnul Manazil adalah di tanah haram ke tanah halal anak-anak? Di tanah halal. Qarnul Manazil di mana anak-anak? Di tanah halal. Yang terletak kalau kita nak pergi Taif, kita nak balik Taif, kita nak balik ke Mekah, lebih kurang dalam 80 km tak silap saya. Itu adalah tempat Masjid Qarnul Manazil. Allahumma salli ala sayyidina. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Miqat yang kedua. Ni nama dia miqat makani. Miqat apa anak-anak? Miqat makani. Apa makna makani? Tempat kita nak pasang niat. Miqat makani ni tempat kita nak pasang niat, nak niat umrah. Baik, perjalanan kita yang kedua. Ni miqat bagi orang Malaysia. Kita tak usah baca orang negara lain, Indon ke mana, kita tak payah baca. Kita hurai tentang orang Malaysia saja. Kita ni orang Malaysia yang nak turun. Baik, kalau kita daripada Malaysia, kita terus ke Madinah. Daripada Madinah, kita nak pergi ke Mekah. Daripada Madinah, baru kita nak tolak ke Mekah untuk buat umrah. Miqat kita adalah di Bir Ali. Nama apa anak-anak? Bir Ali. Lepas tu dah terang. Makna dia miqat bagi orang Malaysia, ini adalah miqat balad, miqat besar, wajib kena niat di miqat, sebab niat tu rukun. Niat di mana? Wajib umrah adalah niat di miqat. Miqat dia apa? Daripada Madinah ke Mekah, miqat dia adalah nama dia Bir Ali. Tempat dia nama Bir Ali. Di situ ada masjid, dikenali dengan Masjid Bir Ali. 10 kilometer daripada Madinah. Maknanya kita keluar daripada bumi Madinah sampai di Bir Ali lebih kurang 10 kilometer. Kita akan singgah di Masjid Bir Ali. Di situlah kita akan niat umrah. Baik, Bir Ali tanah haram ke tanah halal? Tanah halal. Niat umrah di tanah halal ke tanah haram? Tanah halal. Niat umrah wajib di tanah halal. Yang tu kita kena faham. Sebab apa kita ulang-ulang tanah halal? Sebab apa kita tak mau clear? Bila kita tahu nak buat umrah, wajib niat di miqat. Miqat dia tanah halal. Maka bila kata miqat tanah halal, siapa yang niat umrah di hotel, di depan Masjidil Haram ke, dalam hotel ke, sah tak umrah dia? Kita tengok nak sah tak sah bergantung pada niat dia. Kalau dia niat betul-betul di hotel, dia terus buat umrah sampai habis, dia bergunting bertahlul, maka dia tak dapat umrah. Dia dapat umrah tak? Sedangkan dia dah buat semua. Maka masa tu dia niat di mana? Di hotel. Maka macam mana dia nak kena bagi? Bila dia niat tu, maka masuk dalam 13 larangan ihram kat dia. Tetapi dia niat di mana? Di hotel. Tu jadi masalah kepada kita. Bila kita nak niat, kita ingat betul-betul mesti kita kena niat di miqat. Di tempat kita wajib kena niat. Jadi bila kita tak niat di miqat, maka kita terlupa nak niat di miqat Bir Ali, ataupun kita terlupa nak niat di Qarnul Manazil. Sampai dah Mekah baru teringat, ya Allah, terlupa niat umrah. Sedangkan kita masuk Mekah tu kita nak buat
umrah. Masa tu kita boleh niat dah? Boleh niat umrah, tetapi kena bayar jam. Nanti saya cerita 4 jam. Ya, kita tak mencampur lagi 4 jam. Cuma kita kena ingat, bila kita niat bukan di miqat. Bila kita tak niat bukan di miqat, maka kita niat bila kita terlupa, kita dah masuk sampai Mekah, baru kita niat. Kemudian kita buat tawaf, kita sa'i, kita bergunting. Maka untuk kita nak bagi umrah kita tu sah, nak umrah kita sah, maka niat tadi kita tak niat di miqat. Maka waktu tu niat dia kena bayar. Bila dia niat di Mekah, dia kena bayar dah. Bila dia bayar dah, baru dia dapat umrah. Baru gugur 13 larangan ihram. Sebab tu bila niat ni penting, nah, rukun yang pertama ni amat penting. Jadi kita kena betul-betul standby, kita kena faham betul-betul. Kita kena ingat, kita ni mai pada Malaysia. Bila kita mai pada Malaysia, sama ada masuk Mekah ataupun Madinah, miqat yang kita wajib kena ingat 2 saja. Yang pertama, Qarnul Manazil. Yang kedua, Bir'an. Qarnul Manazil nak masuk Mekah. Kalau masuk Madinah dulu, dia akan melalui Bir'an. Jadi para jemaah kena ingat juga, kadang-kadang penerbangan kita akan turun di Jeddah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang flight kita daripada Malaysia dia turun di Jeddah. Daripada Jeddah dia masuk Madinah. Daripada Madinah baru dia masuk Mekah. Jadi jangan you ingat macam tu, kena faham betul-betul. Kita ni nak pergi mana dulu? Nak turun di airport Jeddah ke airport Madinah tu, airport Madinah ke, yang tu kemudian kita tanya dulu kita nak pergi mana. Kalau kita nak masuk Mekah dulu, buat umrah dulu, baru ziarah miqat Qarnul Manazil. Kalaulah kita kata memang kita nak pergi ziarah dulu, kita nak pergi Madinah dulu, last baru nak buat umrah, tapi penerbangan kita akan turun di Jeddah. Daripada Jeddah kita akan terus ke Madinah. Daripada Madinah baru kita mai ke Mekah. Maka miqat kita adalah Bir'an. Walaupun flight kita melalui Qarnul Manazil. Yang tu para jemaah kena ingat betul-betul. Sebab kita ni buat umrah bersedia dengan situasi-situasi dia. Sebab apa? Kadang-kadang kita dah set, kita dah belajar, okey, kita nak masuk Mekah dulu. Daripada Malaysia, kita terus ke Jeddah, daripada Jeddah kita akan masuk Mekah. Itu perancangan kita. Perancangan Allah kita tak tahu. Yang ni kita kena standby betul-betul. Makna dia kita kena faham betul-betul ilmu nak masuk Mekah, ilmu nak masuk Madinah baru. Flight turun mana pun kena tahu. Sebab tu bila kita kadang-kadang kita nak pergi umrah, memang awal tu kata nak masuk Mekah, tiba-tiba last minute umpama kita kata para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan mendarat di Jeddah. Daripada Jeddah kita akan ke Madinah dulu, naik bas ke Madinah dulu. Daripada Madinah baru kita masuk Mekah. Jadi masa tu jemaah dah standby, kita dah ada ilmu. Kalau kita turun di Jeddah, kemudian kita nak ke Madinah dulu, baru masuk Mekah, maka bila kapal terbang lalu Qarnul Manazil, jangan niat. Sebab kita tak buat umrah dulu lagi, kita nak ziarah dulu. Kapal terbang akan lalu Qarnul Manazil sebab kita turun di Jeddah. Daripada Jeddah kita akan bertolak ke Madinah. Daripada Madinah kita nak masuk Mekah, kita niat di Bir'an. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kena faham betul-betul. Faham betul. Sebab yang ni kemungkinan yang berlaku bila kita berumrah. Tak semestinya perancangan kita tu kata masuk Mekah, semua masuk Mekah. Benda tu kadang-kadang berlaku, perancangan Allah ni lebih baik. Memang kita dah rancang, susun elok dah, kata akan masuk Mekah dulu buat umrah. Tapi kadang-kadang di last minute, duduk atas flight dah, pakai ihram dah, pakai ihram tapi tak niat lagi. Orang lelaki ni pakai ihram dah tapi tak niat lagi. Niat selepas makan kali tidur. Tapi bila duduk dalam flight, tiba-tiba mukawif bagi pengumuman.
para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para dhuyufur rahman, ana saya kan minta maaf banyak-banyak. Ana baru dapat berita bahawa kita akan masuk Madinah dulu. Baru kita masuk Mekah. Sebab-sebab tertentu. Jadi kita ni kena ada apa? Ada sabar. Yang tu kita tekankan sabar. Perancangan Allah suruh kita masuk Madinah dulu. Janji kita boleh buat. Sebab tu ilmu tu kena ada. Bila kita dengar Utawi kata kita akan turun di Jeddah, kita akan naik bas ke Madinah dulu. Walaupun perancangan asal kita nak masuk Mekah, tetapi di saat akhir kita dapat berita bahawa kita akan turun di Jeddah, daripada Jeddah kita akan ke Madinah. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selepas makan kali kedua ni kita akan melalui Qarnul Manazil. Para jemaah jangan niat umrah. Kita kena dengar sabar redha. Dengar sabar redha. Dengar saja apa Muhammad kata. Janji kita sampai di tanah haram, janji kita berbuat umrah. Yang tu kena ingat. Jadi bila Muhammad kata jangan niat para jemaah, kita akan masuk Madinah dulu, ziarah Madinah dulu, daripada Madinah baru kita nak masuk Mekah, kita akan niat umrah di Bir Ali. Jadi kita para jemaah jangan terkejut pula. Ingat Ustazah kata, bila kita dengar yang tu kita ingat alhamdulillah. Kita ucapkan kalimah alhamdulillah, ini adalah perancangan Allah. Kita syukur, kita redha, kita sabar. Walaupun impian kita nak masuk Mekah, tetapi Allah tukar kita masuk Madinah. Ada sebab musabah. Jadi kita sebagai para jemaah ingat sabar, syukur dan redha. Janji kita sampai ke Madinah, kita sampai di Mekah, janji kita boleh buat umrah, kita boleh ziarah. Jadi persediaan ilmu itu penting untuk para jemaah semua. Kalau perancangan kita susun masuk Mekah elok, alhamdulillah. Perancangan kita masuk Madinah dulu pun elok, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang dia ada perancangan yang Allah susun di saat akhir bertukar daripada Mekah ke Madinah dulu. Kena redha juga sebab daripada Jeddah kita nak naik bas ke Madinah lebih kurang 6 jam. 5 ke 6 jam. Daripada Jeddah kalau bertukar perancangan, daripada Jeddah kita turun mendarat di Jeddah, kita akan naik bas. Naik bas ke Madinah lebih kurang 5 ke 6 jam. Sampai di Madinah kita duduk hari ziarah di Madinah, baru kita bertolak ke Mekah untuk buat umrah. Redha, syukur redha. Allah nak bawa kita jumpa Rasulullah dulu. Allah nak bawa kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syukur, kita redha. Itu perancangan Allah. Walaupun pada awal perancangan kita nak buat umrah dulu baru nak ziarah. Jadi apa pun para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah dah jadi kita di antara jemputan Allah, duk atas flight dah, cuma nak masuk Mekah dengan Madinah sahaja. Jangan fikir kita masuk dalam hati itu menjadi satu perkara yang menyebabkan kita hilang sabar dan sebagainya, marah dan sebagainya. Jangan hilangkan perasaan marah tu. Sebab kita ingat kita adalah jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dengar macam tu, kita ingat macam tu, aku datang ya Allah menyambut panggilan-Mu ya Allah. Apa yang Allah bagi dekat kita, kita terima dengan syukur, dengan redha. Insya-Allah dengan sabar. Insya-Allah Allah bagi umrah kita umrah yang terbaik, umrah mabrur. Jangan ada di mulut kita, di hati kita rasa marah, rasa macam-macam lah. Jemaah ni dia macam-macam. Tadi dia jadi tak puas hati dan sebagainya. Sama saja nak, sama ada masuk Mekah dulu ke, masuk Madinah saja dulu ke, sama saja. Janji kita boleh buat umrah, kita boleh ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah miqat bagi orang Malaysia. Jadi miqat bagi orang Malaysia ada 2 miqat. Baik, bila kita dah sampai di Mekah, kita dah duduk di Mekah,
Makna dia di Mekah kita akan duduk 5 ataupun 6 hari. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan duduk di Mekah lebih kurang 5 ataupun 6 hari. Makna dia lebih daripada 3 hari. Masa tu kita dah jadi orang Mekah lah. Nah, kita jadi orang Mekah sebab kita duduk di Mekah lebih daripada 3 hari. Maka bila kita duduk di Mekah 5 ataupun 6 hari, maka kita ni dikategorikan orang duduk di Mekah lah. Walaupun sementara hanya 5 hari 6 hari. Maka bila kita dah berada di Mekah, kita ada miqat kita. Miqat bila kita berada di Mekah. Makna dia tetap nama dia miqat makan. Nama dia sama, miqat makan ni. Muka surat 175 mana? Muka surat Muka surat 175, nampak kan? Nampak? Okey, muka surat 175. Dalam ni dia ada cerita tentang miqat. Jadi bila sebut tentang miqat makan ni juga miqat tempat bagi jemaah ataupun penduduk yang berada dalam Mekah. Maknanya kita ni orang Malaysia dah duduk dah dalam Mekah, duduk dah di tanah haram. Kita duduk di hotel di tanah haram di Mekah. Maka bila kita duduk dah di Mekah, makna dia kita kena keluar ke tanah halal. Nak buat apa? Nak niat umrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita kata kita nak duduk di Mekah 5 hari ataupun 6 hari, maka di situ kita akan buat lagi beberapa umrah. Tengok travel, ada setengah tambah lagi 2 umrah, ada lagi 3 umrah. Tengok package yang kita ambil, travel yang kita ambil. Baik, bila kita duduk sahaja di Mekah 5 ataupun 6 hari, kita kena ingat betul-betul miqat kita ada 3 miqat. Miqat tu banyak, ada 4 semua, tapi saya nak cerita 3 saja. Sebab apa? Kita orang Malaysia, kita pergi 3 miqat ni. Miqat yang kita nak pergi untuk niat umrah 3 miqat kan. Miqat ni maknanya kita duduk di tanah haram, kita duduk dah di Mekah. Bila kita duduk dah di Mekah, kita duduk di hotel, kita nak buat umrah, kena keluar daripada tanah haram pergi tanah halal. 3 miqat ni juga tanah halal. Kena hafal, kena ingat. Nak buat umrah kali kedua, jangan niat di hotel. Nak buat umrah kali ketiga, jangan niat di hotel. Nak buat umrah wajib keluar daripada hotel, daripada Mekah, daripada tanah haram, pergi ke tanah halal. Mana dia tanah halal dia ada 3. Para jemaah boleh tulis lah. Ada 3. Miqat yang pertama Tan-Na'im. Tan-Na'im. T-A-N-N-A-I-M. Tan-Na'im. Miqat yang pertama nama dia Miqat Tan-Na'im. Juga dikenali dengan Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Miqat yang pertama, orang Malaysia nak pergi buat umrah kali kedua. Umrah kali pertama yang kita mai tadi Bir Ali dengan Qarun Manazil tu, umrah yang pertama. Sampai Mekah tu terus buat umrah. Terus tawaf. Bila kita duduk saja di Mekah, kita akan buat umrah yang kedua. Umrah ni bila kita buat umrah yang pertama, tadi kita mai kan katalah kita niat dia Qarun Manazil. Kita sampai di Mekah, duduk hotel sejam saja, terus turun, terus ikut Abu Tawin masuk dalam Masjidil Haram. Tawaf 7 pusingan, nama dia tawaf umrah. Kemudian sa'i 7 pusingan, nama dia sa'i umrah. Kemudian bergunting. Bergunting ni kita bergunting, makna dia kita bertahlul, bebas daripada 13 larangan ihram. Maka masa tu kita dapat 1 umrah. Dapat berapa umrah? 1 umrah. Jadi bagi orang yang kali pertama pergi umrah, kali pertama dia pergi umrah, umrah yang pertama itu adalah umrah wajib. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang Gaza baca tadi.
berehat. Esok, sebab tu 5 hari ya kan? 5 hari ataupun 6 hari. Esok, Mutawi kata para jemaah, besok kita nak buat umrah yang kedua. Bila umrah yang kedua, umrah sunat. Umrah wajib tak ada dah. Umrah wajib yang pertama saja. Jadi bila umrah wajib yang pertama, para jemaah yang dirahmati Allah kena buat all out, buat betul-betul. Sebab tu sebelum nak pergi umrah kena ada ilmu. Sebab apa? Umrah yang pertama itulah umrah wajib. Tak boleh buat cincai-cincai, kena buat betul-betul, bagi kemah betul-betul, yakin betul-betul. Mana umrah yang pertama. Sebab tu bila kita umrah yang pertama, Mutawi akan bawa kita, tawaf, akan bawa kita sa'i, bawa kita bergunting. Sebab apa? Kita kena ada panduan, orang bantu kita, orang tolong kita. Sebab dia merupakan umrah yang wajib bagi orang yang pertama kali. Jadi kalau orang nak pergi 2-3 kali itu semua umrah sunat. Umrah sunat, jangan disebut niat umrah sunat pula, tak payah. Niat umrah saja, umrah wajib pun niat umrah saja. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tak payah disebut umrah wajib ke, umrah sunat ke, tak payah sebut. Cuma kita ni kena faham, bila sebut umrah wajib, umrah yang kali pertama kita buat. Esok nak buat pula umrah kedua. Umrah tu nama dia umrah sunat. Sunat tu kena sebut dah anak-anak? Tak kena. Sama juga niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sebut dia sunat? Tak. Sebut dia wajib? Tak. Sama saja niat dia. Tetapi hakikat dia, umrah yang kedua adalah umrah sunat. Faham tak anak-anak? Para jemaah yang dirahmati Allah, faham tak? Yang tu kita kena faham dulu. Baik, tu esok Mutawi kata apa? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, esok kita nak buat umrah yang kedua. Jadi para jemaah kita akan bertolak naik bas, bertolak ke miqat, nama dia Tan-Naim. Tan-Naim ni juga dikenali dengan Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. 5 kilometer daripada Masjidil Haram. 5 kilometer saja. 5 kilometer pun kena naik bas. Tapi kalau kata travel kita tak bawa kita Naim, kita ambil lah teksi. Depan hotel tu teksi punyalah banyak, 50 riyal saja. Pakat 4 orang naik teksi, kongsilah seorang 20 riyal. 12.50 macam mana nak kata. Ala kongsilah seorang 15 riyal, lebih tu simpan. 50 riyal selalunya. Kadang-kadang ikutlah, kadang 40 riyal, kadang 50 riyal. Pandai tahu tahu apa menawar dengan Tok Arab. Kadang-kadang bukan Tok Arab pun, ada driver Bangla dan sebagainya. Pandai kita tahu. Teksi banyak depan hotel. Kalau kita teringin nak pergi buat umrah, nak pergi sendiri tanpa travel. Tanpa nak tunggu tahu lambat kan. Kita nak pergi sendiri, kita duduk di hotel, kita pakat. Jangan pergi seorang-seorang nak. Perempuan kena ada 4 orang perempuan. Nama dia Sirah, perempuan yang dipercayai. Mana ada perempuan yang kita kenal lah. 4 orang, ambil teksi 4 orang, naik depan hotel, pergilah Masjid Tan-Naim, 5 km sahaja. Nak pergi Masjid Tan-Naim, kita akan melalui Universiti Ummul Qura. Nak bolehlah sambil kita jalan, tengok pemandangan dia. Niat kita nak pergi mana? Tanah Halal. Tanah Halal tu di mana? Di Tanah Halal tu ada Masjid Tan-Naim. Tempat dia nama Tan-Naim, Masjid Tan-Naim, ataupun dinamakan Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. 5 km sahaja. Baik. Miqat Masjid Tan-Naim tu kena ikut betul-betul. Kita habang dekat driver, kalau pergi dengan bas tak apa. Kalau kita pergi naik bas dengan Mutawi pergi bas, para jemaah sembahyang belah sini saja. Sebab Masjid Tan-Naim tu besar. Jangan dia pergi meronda. Masjid Tan-Naim besar, kalau sebelah sana Tanah Haram.
kita sembahyang sebelah sini, tanah halal. Makna dia kalau bas berhenti belah situ, teksi ke, kita hadap nak niat umrah, dia faham dah. Kita nak berumrah, nak niat umrah, dia faham dah. Dihantar kita depan ni, masuk pintu, naik tangga, masuk Masjid Tanaim tu, masuk terus tempat solat. Jangan duk ronda pi sembahyang kat jauh-jauh sana, tak boleh. Takut kita pi solat di tanah haram. Sebab Masjid Tanaim ni dia besar, sebelah tanah halal, sebelah tanah haram. Jadi kita ikut betul-betul ya. Kita nak pi Masjid Tanaim tu sebab nak naik umrah. Jadi nak naik umrah, kita dah habang dekat teksi. Kalau naik bas ustaz tak ada masalah. Naik dengan perahu tak ada masalah. Kita berhenti bas, dia agak masuk belah sini nah. Dia tulis di tanah halal. Jadi kita masuklah dalam masjid, sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Niatlah nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Niat dalam hati sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka bila kita dah niat, masuklah kat kita berapa larangan ihram? 13 larangan ihram. 13 larangan ihram ni kita kena tinggal, tak boleh buat. Meninggalkan 13 larangan ihram, makna 13 ni tak boleh buat selagi kita ada dalam ihram, selagi umrah kita tak selesai. Itu umrah kita yang kedua. Maka bila kita dah balik daripada Tanaim sampai masjid, kita pun tawaf 7 pusingan, kita sa'i lagi 7 pusingan, kita bergunting. Maknanya bila kita bergunting, maknanya kita dah bertalul, bebas daripada larangan ihram, maka kita dapat umrah yang kedua. Dapat umrah yang kedua bebas. Bebas adalah 13 larangan ihram tadi ke keluar dah pada badan kita. Habis luruh dah, kat kita tak ada dah larangan ihram. Maka umrah yang kedua dapat dah 2 umrah, bebas larangan ihram, balik ke hotel. Baliklah buat apa yang nak buat. Masa tu nak garu kepala ke, nak shampoo ke, nak mandi ke, nak buat kerat kuku ke, semua boleh. Sebab apa? Kita dah bebas daripada 13 larangan ihram. Sebab apa? Kita dah selesai berumrah. Itu miqat yang pertama di mana? Ketika kita berada di tanah haram. Baik, miqat yang kedua. Buka lampu. Orang sambil gelap, buka lampu tak usah sama. Okey, buku apa dia? Yang kedua. Okey, baik. Kita tengok pula miqat yang kedua. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Miqat yang kedua, package kita, travel kita akan bawa kita ikut. Yang ni satu cerita yang terpulang pada travel lah, nak bawa pergi miqat mana pun. Tapi itu tak nak cerita, kena ada 3 miqat yang kita kena faham betul. Miqat yang kedua, miqat dia nama dia Ja'ranah. Ja'ranah. Miqat nama dia, tempat dia tu nama Ja'ranah. Di situ ada Masjid Ja'ranah. Kita akan pergi masjid. Sebelum nak pergi masjid tu, travel akan bawa lah pergi ziarah dulu, pergi Jabal Rahmah, pergi museum. Museum tu bila? Museum pergi waktu nak pergi Hudaybiyah. Kalau selalunya kalau nak pergi miqat Ja'ranah, travel akan bawa kita pergi Arafah. Kita akan pergi Arafah, ziarah Arafah. Kita nak buat je lah ziarah Arafah, Muzdalifah, kita pergi tengok Mina, kita boleh tengok Jamrah bangunan Jamrah tu, kemudian baru dia pusing bawa kita mai Arafah balik. Kita pergilah ziarah Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, di mana Allah pertemukan Nabi Adam AS dan ibunda kita Hawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa nama miqat kita yang kedua, nama dia Ja'ranah. Ja'ranah juga tanah halal. Berapa jauh daripada Masjidil Haram? Jauh daripada Masjidil Haram lebih kurang 22 km. Daripada Masjidil Haram nak sampai ke Ja'ranah, Masjid Ja'ranah, miqat kita yang kedua bila kita duduk di Mekah, kita nak berumrah. Contoh nak berumrah yang ketiga. Umrah yang ketiga, kami kata para jemaah siap semua, bawa ke ihram, lelaki bawa ke ihram. Kita nak pergi ziarah sekali, nak pergi miqat Ja'ranah. Pasal
pasal kita nak buat umrah yang ketiga. Kita pun dibawa lah naik bas, bila sampai ke Jamrana. Jamrana itu adalah tempat pasang niat umrah. Miqat untuk kita niat umrah di tanah halal. Jauh dia 22 kilometer. Naik bas tak? Bila sampai di Masjid Jamrana, kita pun turunlah pergi masuk ke masjid, sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat, sembahyang sunat ihram 2 rakaat, kemudian kita pun niatlah umrah. Bila kita niat saja umrah, tak payah sebut sunat nak, niat umrah macam biasa sahaja. Kemudian kita pun duduk dalam ihram. Ada balik kat kita 13 larangan ihram. Kemudian kita balik pergi Mekah balik, tawaf 79 sa'i, bergunting, kemudian kita bebas daripada 13 larangan ihram. Dapat berapa umrah dah? 3. Dapat berapa dah? 3 umrah. Boleh tak niat umrah di hotel? Boleh tak? Tak boleh. Niat umrah mesti di miqat. Miqat di tanah halal ke tanah haram? Halal. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu kena faham betul-betul. Yang ni buat umrah nak, bukan haji nak, umrah nak buat umrah. Nampak tak? Baik, miqat yang ketiga. Miqat yang kita duduk di Mekah, kita nak buat umrah yang keempat pula. Oh, rajin lah. Buat umrah yang keberapa lah? Keempat. Terpulang pada travel lah nak. Ni salah cerita aja. Senang nak susun dia kan. Katalah kita buat ikut susunan kan. Maka miqat yang ketiga iaitu miqat nama dia Hudaybiyah. Nama apa miqat? Hudaybiyah. Di sini dah Masjid Hudaybiyah yang mana berlaku peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak mai daripada Madinah nak mai ke Mekah nak berumrah, tetapi Rasulullah tak boleh masuk. Sampai di Masjid Hudaybiyah, Rasulullah tak boleh masuk. Tak boleh masuk ke Masjidil Haram sebab orang tentera Quraisy musyrikin ni duduk tengah tunggu Rasulullah. Jadi bila Rasulullah dah sampai di Hudaybiyah, di Masjid Hudaybiyah, maka di situlah Rasulullah nak berpatah balik ke Madinah. Jadi Rasulullah tak jadi nak berumrah, maka di situ Rasulullah kena bertahlul, nak bergunting untuk bebas daripada larangan ihram. Tapi di situlah Rasulullah sembelih seekor kambing untuk bebas daripada 13 larangan ihram. Maka Rasulullah sembelih kambing, semua para sahabat juga kena sembelih kambing untuk bebas daripada 13 larangan ihram. Yang itulah dinamakan dam. Nanti kita cerita bab dam. Baik. Miqat yang ketiga nama dia Hudaybiyah. Masjid Hudaybiyah ni masjid cantik Nabi lah. Masjid dia tak besar, tapi masih ada lagi masjid yang lama. Yang mata merah tu ada lagi. Kemudian ada masjid yang baru di sebelah dia tu. Jadi masjid Hudaybiyah, kalau kita pergi di sini, kita kena faham betul-betul peristiwa yang berlaku di Masjid Hudaybiyah. Nabi sampai di Masjid Hudaybiyah, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita boleh pijak tapak kaki Rasulullah SAW. Kita bolehlah pijak dekat tapak kaki Rasulullah. Sebab Rasulullah memang sampai di Hudaybiyah, Rasulullah buat dam ihsan juga di Masjid Hudaybiyah. Berapa jauh Masjid Hudaybiyah ni? Masjid Hudaybiyah lebih kurang 25 kilometer ke atas lah. Lebih kurang 25 ke 29 kilometer. Masjid Hudaybiyah daripada Masjidil Haram lebih kurang setengah kitab kata 25 kilometer, setengah kitab kata 29 kilometer. Ustazah selalu cerita 25 kilometer. Masjid Hudaybiyah daripada Masjidil Haram dan kita Masjid Hudaybiyah lebih kurang 25 kilometer. Hari itu kita akan dibawa ziarah muzium. Macam Ustazah baru ni, Ustazah pergi muzium Al-Maudi. Syok juga muzium Al-Maudi. Dan muzium Al-Maudi lah. Muzium tu baru lagi. Dan muzium yang lama tu adalah yang tentang barang-barang artifak Rasulullah SAW, ada tentang kisah Kaabah dan sebagainya. Baik, perjalanan kita daripada Masjidil Haram menuju ke Hudaybiyah, miqat yang ketiga lebih kurang 25 km. Sampai di Masjid Hudaybiyah, sama juga masuk masjid, sembahyang sunat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sembahyang sunat ihram 2 rakaat, niat.
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Balik ke Mekah, tawaf, sa'i dan bergunting. Selesai umrah kita. Dapat berapa umrah dah anak-anak? 4 kali umrah. Jadi miqat yang kita nak kena ingat, bila kita berada di Mekah 6 hari, 5 hari ataupun 6 hari kita berada di Mekah, ada 3 miqat sahaja. Nah, miqat ni miqat Tanaim, miqat Ja'ranah, miqat Hudaybiyah. Tiga-tiga miqat ni adalah di tanah halal. Di tanah halal. Maka bila kita sebut, kita selalu sebut miqat di tanah halal, maka boleh tak niat di tanah haram? Boleh tak niat di hotel? Niat umrah di hotel? Tak boleh. Kenalah niat umrah di mana anak-anak? Di miqat dia. Kalau kita terlupa kita niat di hotel, maka kalau kita dah tawaf, sa'i dan bergunting, kita nak bebas pada 3 bulan larangan ihram, kita nak umrah kita sah, kita kena bayar dam seekor kambing. Seekor kambing berapa duit anak-anak? Seekor kambing berapa rial? Anak-anak, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sembelih seekor kambing agak-agak berapa rial? Lebih kurang kalau di sana 450 rial. Di Malaysia 500 ringgit. 500 ringgit lebih kurang seekor kambing. Jadi maka kita sebelum nak pergi, buatlah persediaan yang sebaik mungkin, ilmu yang sebaik mungkin agar kita tak nadar. Yang tu yang kita nak, kita tak nadar. Baik, itu adalah niat yang wajib kita kena tahu. Sebab apa? Bila kita nak buat ibadah umrah, rukun tu wajib umrah pun wajib kena tahu. Sebab kalau kita tak buat, tak ikut wajib umrah, tak niat di miqat, maka kita nak bagi umrah kita sah, dapat juga umrah, kita kena bayar dam seekor kambing. Baru kita bebas daripada 13 larangan Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak kafir semua, itulah perkara yang kita nak kena tahu. Nah, kalaulah kita kata buat dah 4 umrah dah kan, lepas tu kita nak pi pula yang kelima tu, nak pi Taif pula dah. Kita ambil pula travel yang bawa kita pergi Taif. Bab Taif tak akan cerita kemudian, tak boleh masuk dalam bahagian ni. Bab Taif kita akan cerita bab Taif saja, sebab dia kena tahu wajah dan sebagainya. Kita akan cerita bab Taif tu hari lain, tajuk lain dia saja, tak boleh campur dengan tajuk lain. Hari ini kita nak cerita, kita dah cerita tentang 5 rukun umrah. Rukun umrah ada 5. Yang pertama niat di mana? Di miqat. Miqat ni mana? Ada miqat balad, miqat besar bila kita pertama kali nak masuk Mekah. Qarnu Manazil dan Juhani. Bila kita duduk dah di Mekah, 3 miqat yang kita kena ingat: Tanaim, Ja'ranah dan Hudaybiyah. 3 tu saja yang kita kena ingat. Dan ingat miqat ni mesti terletak di tanah apa anak-anak? Tanah halal. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sikit sebanyak perkongsian Ustazah petang ni berkenaan dengan rukun umrah dan juga miqat. Nama dia miqat makani, miqat tempat. Dia miqat ada 2, miqat zamani, miqat masa dan miqat tempat. Jadi yang Ustazah cerita ni miqat makani, miqat tempat kita nak pasang niat. Jadi baik anak-anak dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung lagi tentang rukun umrah yang kedua. Yang ni best ni. Anak-anak bertunggulah Ustazah bila nak tawaf. Pakai duit nak tawaf. Nak tawaf di letak Kaabah besar tu, anak-anak tak pakai pusing Kaabah. Insya-Allah siri seterusnya kita masuk bahagian tawaf. Tawaf ni nak kena cerita bagi faham. Tawaf kita nak pergi umrah lain. Nah, bukan lain, tawaf ni sama. Cuma ada tawaf yang kita boleh buat, ada tawaf yang kita tak boleh buat. Maka tawaf waktu umrah ni ada tawaf yang kita boleh buat, ada tawaf yang kita tak boleh buat. Tapi kalau haji, dia ada senarai tawaf dia yang kita boleh buat. Jadi insya-Allah siri seterusnya
seterusnya Ustazah akan cerita pula tentang tawaf dan tawaf-tawaf yang kita nak buat di Mekah ketika kita melakukan umrah. Haji tak masa tu lagi nak umrah, insya-Allah. Jadi cukuplah untuk hari ini perkongsian Ustazah hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita nak tutup majlis kita pada malam ni, malam juga dah. Nampak cerah tapi dia sebut malam. Kuliah umrah kita pada petang ni. Jadi marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita semua ni anak-anak Hafiz dan juga semua para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah yang bersama Ustazah dalam page Ustazah, dalam live Ustazah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kita ni semua jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita doa sama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 yang Ustazah nak bagi. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa yang pertama. Allahumma razuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, sama-sama anak. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Rasulullah yang mulia ya Allah pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Doa yang kedua. Allahumma ja'alna umratan mabrura wa zanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tahur. Ya Allah, jadikan umrah kami umrah yang mabrur, dosa yang diampunkan, usaha yang dipuji, amalan saleh yang diterima oleh-Mu ya Allah, dan perniagaan yang menguntungkan ya Allah. Doa yang ketiga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa arina manasikana wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi jadikanlah amalan kita tiga-tiga doa itu adalah doa harian kita. Minta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah satu ketika Allah dengar doa kita, Allah akan makbulkan doa kita. Allah akan jadikan kita semua ni adalah di antara jemputan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah para jemaah boleh tengok ulangan kuliah Ustazah ni insya-Allah dalam YouTube Ustazah nak. Boleh buka YouTube Ustazah Hajah Lama Syafi'i. Boleh tengok dalam YouTube Ustazah. Kalau nak cari dalam Facebook memang mungkin susah sikit. Maka kita tekan ke YouTube, insya-Allah buka di channel YouTube, boleh tengok siaran ulangan kuliah Ustazah insya-Allah. Dan bila para jemaah tengok YouTube tu, tekanlah like, share ataupun tekan dia satu lagi subscribe. Pandai kan, subscribe insya-Allah. Sebab kau Ustazah buat YouTube ni, Ustazah buat subscribe ni, tujuan Ustazah satu, yang pertama ni Ustazah nak bagi ilmu kita
kita ni sampai kepada orang lain. Bermanfaat kepada orang lain. Bila ilmu kita ni kita dapat lebahkan, kita dapat share dengan orang lain, insya-Allah ilmu ni bermanfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan juga sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah, antara jemputan Allah Subhanahu wa taala. Itunya. Yang kelahnya kita semata-mata ilmu, ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Jadi ustazah tak boleh nak baca sebab ustazah letak kamera di belakang, dia tak boleh nak baca. Nak baca siapa yang komen, siapa yang tulis nak. Jadi apa pun ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bersama dengan ustazah di dalam page ustazah Hajar insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang sedikit kita kongsi pada petang ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap tersasul cakap tu datangnya daripada kelemahan diri ustazah sendiri. Jadi kita ambillah sedikit sebanyak manfaat petang ni, ilmu pada petang ni supaya dia bermanfaat kepada kita bila persediaan kita untuk mengajarkan ibadah umrah. InsyaAllah kita jumpa lagi dan saya ucapkan terima kasih siapa yang tolong tulis komen dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah semoga Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan rezeki yang luas dan Allah jadikan kita di antara jemputan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Wa ila liqa ma'assalam. Jawab bagi wa ila liqa wa ila liqa wa ila liqa ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page di siaran kuliah yang seterusnya, insyaAllah. Anak-anak, tengok anak-anak sana. Duk tutup muka pula, jaga aurat kamu. Ni anak-anak hari ni. Ikut ni hari ni anak-anak nak tawaf. Ustazah bila nak tawaf? Jadi bila duk tanya bila nak tawaf ni, insya-Allah siri seterusnya baru kita tawaf. Ni anak-anak tahfiz nah. Bagi salam sikit anak-anak. Kuat dah sikit. Ma'assalam wa ila liqa. Bye bye. Duk lagi telekung. Siapa nak bye bye? Jaga aurat. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim.